Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi petang 8 Jun 2020 kembali bersama saya, Lia Amira Anarigos. Berita utama, Majlis Islam Sarawak telah membenarkan solat 5 waktu dan solat Jumaat di masjid dan surau di negeri ini. Ini susulan berakhirnya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula 10 Jun hingga 31 Ogos. Yang di-Ketua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata, kebenaran ini adalah tertakluk kepada ketetapan mengikut masjid dan surau dan kategori solat Jumaat serta solat 5 waktu. Mulai 12 bulan Jun, Masjid Jami', Masjid Negeri, kita benarkan 100 orang jemaah untuk sembahyang Jumaat. Dan untuk sembahyang waktu harian, kita benarkan 40 orang. Untuk masjid, bahagian daerah dan daerah kecil, untuk salat Jumaatnya kita telah benarkan 50 orang jemaah untuk sembahyang Jumaat. Dan untuk solat waktu, salat 5 waktu, kita benarkan 40 orang. Untuk masjid, qaryah dan surau yang dibenarkan untuk sembahyang Jumaat, kita telah izinkan 40 orang jemaah. Dan untuk masjid qaryah sembahyang waktu, kita izinkan 40 orang. Untuk surau, sembahyang waktunya 20 orang di seluruh negeri Sarawak. Bercakap dalam sidang media di Kuching hari ini, beliau memberitahu pemilihan jemaah pula akan ditentukan oleh Jawatankuasa Masjid dan Surau dan perlu mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sebelum ini. Dalam pada itu, Majlis Agama Islam Sarawak MAIS dan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS akan menyebar luaskan lagi SOP untuk rujukan umat Islam di Sarawak. Mufti Negeri Sarawak Sahibus Samaha Datuk Kifli Yassin menyatakan umat Islam boleh mendapatkan SOP ini di bahagian institusi Masjid JAIS dan di Pejabat Agama Islam bahagian masing-masing. Sukacita saya jelaskan di sini bahawa untuk menunaikan salat Jumaat dan juga salat berjemaah di masjid tersebut, tempoh pembukaan masjid atau surau adalah 1 jam sebelum azan dan hendaklah ditutup sejurus selepas selesai doa dibacakan. Kelas pengajian tetap antara maghrib dan isyak boleh dijalankan dengan syarat mematuhi penjarakan sosial 1 meter dan hendaklah ditamatkan sebaik sahaja masuk waktu isyak. Mana-mana aktiviti pengimarahan lain adalah tidak dibenarkan seperti kuliah subuh, kuliah duha dan sebagainya. Oleh yang demikian, beliau turut menjelaskan mana-mana individu yang disahkan positif COVID-19 mahupun yang telah sembuh atau individu yang mempunyai gejala demam, batuk dan sesak nafas termasuk warga emas yang mempunyai penyakit kronik dan kanak-kanak adalah dilarang sama sekali menghadiri semua aktiviti di masjid dan surau. Selain itu, turut dibenarkan penggunaan pembesar suara dalam dan luar masjid dan surau. Pemakaian garis panduan ini berkuat kuasa esok 9 Jun sehingga suatu tarikh yang akan diputuskan kemudian. Beralih ke perkembangan harian COVID-19. Menerusi kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS hari ini, tiada kes positif dilaporkan dengan jumlah keseluruhan kes positif kekal 555 kes setakat ini. Dalam pada itu, terdapat 3 daerah telah bertukar status dari kuning kepada hijau iaitu daerah Tanjung Manis, Bintulu dan Serian. Ini menunjukkan peningkatan rekod daerah berstatus hijau di Sarawak sebanyak 37 buah. Berita seterusnya, Sarawak Forestry Corporation SFC hari ini telah membuka beberapa rizab semula jadi untuk tujuan berjalan dan berjoging sahaja. Daripada 15 buah rizab semula jadi yang ada di Sarawak, 4 sahaja yang terpilih untuk beroperasi iaitu Samajaya Nature Reserve Kuching, Bukit Lima Nature Reserve Sibu, Piasau Nature Reserve Miri dan Bukit Sembiling Nature Reserve Limbang. Ketua Pegawai Eksekutif SFC merangkap Controller Taman Negara dan Rizab Semula Jadi Zulkifli Muhammad Atun semasa ditemui berkata pembukaan Rizab Semula Jadi yang terpilih tersebut bakal menjadi penanda aras keberkesanan prosedur bagi pembukaan Taman Negara pada masa akan datang. Kalau SOP ini berjaya dan pembukaan ini berjaya, seperti saya kata, kita jaga kita akan membukakan lagi kemudian National Park untuk seperti aktiviti yang ada, contohnya jungle trekking, seumpamanya macam sini, banyakkannya di Samajaya atau Nature Reserve ada untuk jogging dan walking.
Sementara itu, Pengurus Wilayah Kuching SFC Abang Abdul Muttalib Abang Tajuddin berkata, pematuhan SOP di Rizab Samajaya hari ini amat memuaskan. SOP yang telah ditetapkan di bawah new norma, kita harap ini amat penting sekali dalam kita menguruskan Taman Negara dan Nature Reserve di masa akan datang. Pak Warden Rizab Semulajadi Samajaya Awang Sahrir Awang Ghazali pula turut berkongsi masa operasi bagi setiap sesi pembukaan Rizab Semulajadi tersebut untuk makluman orang ramai. Ini kita buka dari pukul 7 hingga pukul 10, khas untuk senior citizen, untuk umur yang 60 tahun ke atas. Dan bagi sesi petang dari pukul 2 sampai pukul 6, khas untuk adult. Beberapa pelawat yang ditemui merakamkan rasa gembira dengan pembukaan Rizab Semulajadi tersebut yang memberi peluang kepada mereka untuk kembali bersenam dalam suasana alam semulajadi yang tenang. Saya ikut perintah punya cara gembira dengan relax. Yeah, good. Very complete, you know. You see, they do everything that into consideration, you see. After so many months, since March, I cannot come out. This is my first morning jogging. Alhamdulillah dapat semula bersenam kali pada peringkat umur kami itulah yang kebiasaannya datang situ setiap pagi. Satu ketetapan yang baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Jangan lupa saksikan rancangan khas Dirgahayu Tuanku bersempena sambutan perayaan Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Negeri Sarawak menerusi laman Facebook UKAS pada jam 10 malam ini. Salam UKAS.